sihat semua hari ni? Dah makan? Sihat, Alhamdulillah. Okay, bagus. Okay, sebelum kita mulakan kelas hari ni, kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah dan seterusnya kita baca macam biasa doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita lagi kan hari ni. Jadinya sebelum kita mulakan perbincangan kita hari ni, Ustazah nak tanya dekat kamu semua. Okay, sebelum tu Ustazah minta semua duduk dekat atas kerusi, duduk cantik-cantik, kelepek tudung tu molek-molek, dan duduk tegak-tegak. Tak nak ada yang duduk tak nak ada yang duduk berdagu. Ada yang macam ni, macam ni semua tak nak. Duduk tegak-tegak atas meja. Dekat atas meja tu semua kena clear kan. Yang ada dekat atas meja mesti ada buku ataupun yang berkaitan dengan pendidikan Islam hari ni. Tajuk untuk bincang Ustazah hari ni. Okay? Boleh? Okay. So, Ustazah nak tanya. Dah ready dah semua ni? Okay, Ustazah nampak semua dah ready dah. Kalau ada yang tak ready lagi, tolong kawan sebelah tu tolong tepuk sikit. Okay? Okay, next. Kita mulakan. Ustazah nak tanya. Dalam masa 5 saat daripada sekarang, okay, Ustazah nak tanya, cuba nyatakan siapa nama 5 orang yang awak paling sayang dalam dunia ni. Bermula pada sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dah stop. Semua stop. Okay, dah. Apa yang awak terlintas? Merah, apa yang awak terlintas dalam kepala awak? Tak ada orang, tak ada yang terlintas Okay. Ni Muhammad, apa yang awak terlintas? Tak ada juga. Okay, siapa je lagi saya nak try. Tu yang belakang tu. Apa yang awak terlintas? Mak. Okay. Lagi? Okay, ramai rata-ratanya. Siapa yang... Okay, ramai rata-ratanya macam tak tahulah terlintas kepada siapa kan. Okay, so Ustazah nak tanya, ada tak yang terlintas untuk kita sayang diri kita sendiri? Diri kamu? Okay, ada tak? Tak ada kan? Saya tahu tak ada. Okay, jadinya apa poin Ustazah kat sini? Sebelum kita nak sayang orang lain, maksudnya sekarang ni kan ramai yang Ustazah tanya, dalam 5 orang tu pun kita tak tahu siapa yang kita sayang kan. Jadinya first thing first adalah kita kena sayang diri kita dulu. Jadi kalau kita tak sayang diri kita, siapa lagi nak sayang diri kita sendiri? Dan bila mana kita dah sayang diri kita sendiri, secara tak langsung kita akan mampu menyayangi orang lain. Timu menyalakan keyakinan, hartamu membuktikan pengorbanan. Rasa keseorangan engkaulah teman, dia tersisi engkau memilihnya. Berkaitan tentang Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okay, siapa nama sebenar beliau? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kemudian keturunan Sayyidatina Khadijah dia keturunan apa? Keturunan bangsawan Quraisy daripada Bani Asad. Okay, betul. Okay, kemudian gelaran beliau adalah At-Tahirah. Betul, At-Tahirah. At-Tahirah bermaksud suci daripada maruah diri. Dia suci daripada maruah diri dia, yang mana tak ada sebarang kekotoran dalam dirinya. Okay, seterusnya dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur yang berapa? Betul, pandai. 40 tahun. Betul. Dia berkahwin pada umur 40 tahun. Dia dikurniakan anak ataupun tidak? Dia dikurniakan anak. Pandai. Berapa orang anaknya? 6 ataupun 7 orang. Okey. Seterusnya dia siapa? Okay, maksudnya masa zaman kegemilangan beliau, dia seorang yang
ataupun luar biasa. Okay, maksud Ustazah, dia ada tak dalam ciri-ciri dia seorang yang sebelum kehidupan dia ni papa perdana ke apa ke, tak ada kan? Maksudnya dia punya ciri-ciri kehidupan dia, ada tak kerjaya dia, apa kerjaya dia? Dia ni Hasif, tokoh perniagaan. Dia betul, seorang tokoh perniagaan. Dia juga adalah seorang tokoh perniagaan. Sebab apa? Dan sebab dia ni adalah salah seorang yang paling kaya dekat dalam di waktu itu. Okay, sehingga kan pada satu saat tu Rasulullah SAW ni ternampak dengan Sayyidatina Khadijah. Dia ternampak dan dia minat. Kemudian dia minat berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sampai satu tahap tu nak katanya Sayyidatina Khadijah ni dia sanggup tinggalkan apa dia? Kemewahan dia. Dia sanggup jadi miskin sebab dia nak pertahankan agama Islam. Dan duit dia tu bawa iman ni. Ya, duit dia tu bawa pergi, yelah, semata-mata sumbangkan untuk agama Islam lah kan. Tak mungkin dia makan untuk diri sendiri. Kemudian dia wafat pada umurnya 65 tahun. Ya, betul. Okey, jadinya kalau kita relatekan dengan zaman kita sekarang, maksudnya kalau awak lah kan zaman sekarang ni, kita tak mungkin nak katakan kalau orang dulu, maksudnya zaman Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni ada ciri-ciri ataupun ada kerjaya yang hebat. Sedangkan zaman dulu adalah zaman yang macam, yelah, zaman dulu lah kan, maksudnya tak ada teknologi yang canggih macam sekarang ni. Kalau sekarang kamu kat rumah nanti balik dah ada telefon, ada internet, ada wifi, ada YouTube, macam-macam awak boleh buat kan. Siapa yang selalu tengok YouTube? Okay, saya tahu kamu semua selalu tengok YouTube, tapi awak tengok apa? Cubalah kalau balik rumah tu kan, cari sesuatu yang bermanfaat dalam YouTube tu. Maksudnya boleh menjadikan satu punca pendapatan. Tak adalah, kalau maksudnya tak adalah kamu menyusahkan mak ayah awak kan untuk pergi sekolah. At least adalah duit poket sendiri. Dan jawab soalan yang Ustazah bagi. Ustazah bagi awak hadiah tau. Awak tuntut tau hadiah nanti. Okay, dan soalan yang Ustazah perbincangan hari ni sangat-sangat penting sebab masuk exam. Okay? Jadi jangan tegakkan badan tu. Ustazah tak nak nampak dia lenggok-lenggok. Kalau Ustazah nampak, Ustazah cantik je nanti. Okay, seterusnya sifat utama dia. Sifat utama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Cuba angkat tangan. Siapa yang boleh jawab antara sifat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha? Ya Rahman. Bijak bertindak dan semangat pengorbanan yang tinggi. Okey, nampaknya dia lah yang bangun ni. Yang lain tak bangun ke? Dah, segar dah. Okey. Apa tadi? Cuba ulang sama-sama. Bijak bertindak. Okey, yang kedua, semangat pengorbanan yang tinggi. Okey, betul. Pandai. Okey, bijak bertindak ni adalah bila mana, kenapa? Kenapa dia bijak bertindak, dikatakan bijak bertindak? Sebab masa Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira, maka Sayyidatina Khadijah ni tanpa dengan maksudnya tanpa segasilu lah, dia terus jumpa dengan Rasulullah SAW dan memberikan dia selimut. Tentu Rasulullah terus balik. Kalau kita kan sendiri, bila suami balik ataupun bila ayah balik dalam keadaan yang ketakutan ke benda ke, kita terus tanya, sibuk-sibuk nak tanya kan. Tapi Sayyidatina Khadijah ni tak, dia bijak bertindak. Maksudnya dia terus ambilkan selimutkan Rasulullah, lepas tu berjumpa dengan Waraqah bin Naufal untuk bertanyakan keadaan suaminya ketika itu. Maksudnya dalam keadaan gundah gulana macam tu, dia masih boleh ada tindakan bijak bertindak lah. Cerita juga lah macam kalau kita sekarang ni kan, dalam keadaan contoh bila satu masa akan datang nanti, contoh macam sekarang lah kan, kita dah nampak kemelesetan ekonomi. Kita masuk ekonomi sikit kita nampak kan ekonomi dunia ni sekarang ni kan macam
Dan naik turun, naik turun, naik turun. Sebab apa? Sebab PKP. Banyak sangat kan isu-isu yang berlaku. Awak pun, saya yakin awak ada yang baca. Kalau ada yang tak baca tu, mohon baca. Sebab ini adalah isu masa depan kamu sendiri. Kalau sekarang ni, awak dah faham tentang ekonomi dunia ni termasuklah mata wang dunia. Bila dah jatuh, tapi sekarang ni kita tak ada tindakan yang terbaik untuk kita lakukan, maka kita kena buat sesuatu. Okey, jadinya antara saranan-saranan lah yang mana Ustazah ada terbaca satu artikel ni. Saranannya adalah kita ni kembali, macam kiranya kita kembali kepada dunia dulu. Orang dulu suka buat apa? Kehidupan orang dulu. Maksudnya kehidupan orang dulu tu, faham tak? Macam dia bercucuk tanam, dia buat apa lagi? Dekat sawah buat apa? Ada yang memancing kan? Lagi ada yang menjala, ada yang buat apa lagi? Kait-kait, kait anyaman ke benda ke. Maksudnya perkara-perkara yang mendatangkan hasil. Kalau orang kita ni, kita kena faham akan datang nanti mungkin berlakunya macam banyak duit tapi barang tak ada. Maksudnya inflasi lah. Awak faham kat situ kan? Jadinya sekarang ni sama-sama kan awak, kita mencuburi bidang pertanian. Tak banyak tapi sikit jadilah. Awak tanamlah cili kat belakang rumah tu. At least awak boleh petik sendiri bagi mak ayah awak makan. Macam tu. Okay? Okay, boleh? Okay, seterusnya semangat pengorbanan yang tinggi. Semangat pengorbanan daripada awal dakwah Rasulullah SAW sehinggalah akhir kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kan, betul tak? Jadinya kalau sekarang ni awak berkahwin lagi kan, tapi pada jangka masa yang akan datang, mesti awak akan berkahwin. Jadinya contoh ni saya bagi contoh je tau. Contoh dalam satu saat tu, yang lelaki mula sebelum kahwin dapat isterinya comel, molek, cantik semua kan. Tapi bila dah selepas berkahwin, na'udzubillah lah kan, isteri awak ada jangkitan kuman dekat satu tempat sampai kan dia tak boleh nak buat apa benda, dan awak je yang boleh bantu dia. Sebab awak adalah wali yang, maksudnya yang paling terdekat lah dengan isteri awak tu. Jadi kat situ, adakah kita ni ataupun adakah seseorang ni perlu tinggalkan yang sakit tu tadi sebab dia dah tak sempurna macam dulu, sebab dia dah tak ada kekayaan macam dulu, dia tak ada kecantikan macam dulu. Perlu kita tinggalkan? Perlu? Tak. Ya, betul. Mestilah tak kan? Sebab kita semua ni ada perasaan kemanusiaan. Macam itulah juga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sentiasa berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan time tu kan, Rasulullah dicaci, dihina, dimaki, dibaling dengan najis. Sebab apa? Sebab dakwah Rasulullah tu tak diterima. Betul, dakwah Rasulullah tu tak diterima oleh penduduk Mekah ketika itu. Tapi ada tak time tu Rasulullah bersedih dan terus berputus asa? Ada tak? Tak ada. Tapi Rasulullah tetap untuk teruskan perjuangan untuk mempertahankan agama Islam ni kan, betul tak? Okey, jadi ni sama juga macam kita ni. Kalau kita ni, awak semua ni lah, kalau awak ni ada rasa down dalam menuntut ilmu, ingat balik, ingat Rasulullah SAW dulu lebih teruk kena dengan orang-orang kafir. Awak sekarang ni cuma tulis atas kertas je kan, macam mana nak belajar, macam mana formula tu, formula matematik, macam mana buat formula sains, macam mana nak hafal English, semua benda tu awak kena kuat. Kena kuat benda tu. Sebab Rasulullah dulu boleh kuat, takkan kita duduk sekarang ni umat Rasulullah tak boleh kuat, betul tak? Jadi kita sambung seterusnya. Okey, yang seterusnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni menjadi pendorong dan penyokong kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cuba bayangkanlah kan. Dalam satu saat tu tak ada, contoh awak sekarang ni dah ada kat sekolah. Tapi dalam satu keadaan yang lain, tiba-tiba orang yang selalu awak anggap penyokong untuk awak
terus bersemangat kat sekolah ni, tiba-tiba tak ada. Apa awak rasa time tu? Sedih, gundah gulana lagi. Mestilah macam putus asa, putus harapan semua kan. Jadinya macam Sayyidatina Khadijah ni, dia sentiasa berada di samping Rasulullah. Sebab isteri adalah penguat kepada suami, perempuan penguat kepada lelaki. Dalam perhubungan kita sekarang ni, perhubungan kita salah. Maksudnya dalam perhubungan akan datang, lelaki memerlukan seorang perempuan, dan perempuan memerlukan seorang Allah SWT. Yang kedua, suka membantu. Yang ketiga, istiqamah memperjuangkan agama Islam. Okay, betul kan saya duduk pandai. Okey, seterusnya itibar. Betul lah tu yang dikatakan, derma jalan Allah, suka membantu. Lagi satu apa tadi? Okey, dah tak jawab. Okey. Sebaik jawab. Istiqamah memperjuangkan agama Islam. Okey. Sebab apa? Maksudnya antara perkara yang boleh dipelajari, yang sama-sama kita pelajari adalah istiqamah untuk memperjuangkan agama Islam. Awak kena fikir kan, apa perbincangan kita hari ini adalah bukan setakat hari ini je kita bincangkan. Sebenarnya apa yang Ustazah nak harapannya akan datang nanti, awak akan duduk dalam masyarakat. Awak akan duduk dalam kelompok yang baru. Maksudnya sekarang ni awak duduk dalam sekolah. Bila akan datang, awak akan duduk dengan orang-orang yang baru. Jadi kat situ awak mesti ada satu semangat untuk memperjuangkan agama Islam. Susah ke nak perjuangkan agama Islam ni? Susah? Susah betul. Jadi susah. Yelah, memanglah susah. Sebab apa? Sebab dalam satu pepatah tu kan, ada kata bila kita dah duduk dalam dunia dakwah, dunia orang Islam ni takkan dibentangkan dengan kapet merah. Tak ada hamparan kapet merah untuk awak semua duduk. Sebab apa? Sebab orang Islam ni kena kuat. Sebab Allah akan uji setiap apa yang awak katakan. Allah akan uji setiap apa yang awak katakan. Jadinya awak kena kuat setiap masa tu. Contoh nanti awak dah bekerja, akan datang awak dah bekerja kan, tiba-tiba awak jumpa dengan non-Muslim, orang non-Muslim. Takkanlah awak nak duduk, maksudnya daripada awal kehidupan, dari awal perkenalan tu sampailah akhir, sampai dia mati nanti, awak tak pernah pun sampaikan satu ayat ataupun tak pernah pun sampaikan kebaikan Islam kepada dia. Jangan sampai nanti masa akhir dia punya kematiannya nanti, Allah dia tuntut ke awak. Dekat akhirat nanti dia tuntut ke awak. Allah tanya dengan dia kan, kenapa kamu tak masuk Islam? Lepas tu Allah tanya, ada tak orang-orang yang sampaikan Islam di sekeliling awak? Tak ada. Ada tak orang Islam yang awak kenal? Ada. Siapa? Kamu. Terusnya kita tengok kan tentang Serikatan Islam yang kedua. Apa dia? Boleh kita tengok video yang kat bawah yang Ustazah sediakan khas untuk awak. أنت قلب محمد والروح كالشمس تشرقين بالوجه الصبوح يا أمنا الحلم والمنى نلقاك في العلا. Bangsawan Quraisy daripada Bani Tamim. Kemudian berkahwin. Dia kahwin dengan Rasulullah pada bila? Pada tarikh bila? Pada tarikh bulan Syawal 3 tahun sebelum Hijrah. 3 tahun sebelum Hijrah. Okey, noted. Kemudian wafat pada tahun 58 Hijrah pada umurnya 68 tahun. Umurnya 68 tahun. Maksudnya nak katanya CP umur umat Nabi Muhammad SAW ni dia sekitar umurnya 68, 65 tahun. Macam Rasulullah pun wafat pada umur 65 tahun. Itu sendiri adalah fakta. Maksudnya perkara yang awak semua kena tahu kan, macam masuk sains sikit. Perkara yang awak perlu tahu, umur jangka masa orang dulu-dulu masa zaman batu, zaman Nabi Adam AS, orangnya besar-besar. Lagi apa? Orangnya besar, tinggi, kuat, gagah perkasa. Kalau nak tengok tapak kaki dia tu besar sangat. Umpamanya bila dia dibandingkan dengan kita sekarang ni, zaman 2020, macam kita ni kecil je, macam semut. Tapi orang tu besar macam gergasi. Nak katanya perbezaan dia punya saiz itu satu dah.
Dulu orang dulu hidupnya lama. Sampai umur 90 tahun, 100 tahun macam Nabi. Siapa ya? Nabi itulah. Okay, kemudian kalau kita umat Nabi Muhammad ni umurnya sekitar umur 65 tahun, 50 ke 60 tu dah ada macam deadline lah. Deadline. Maksudnya kalau andai katalah satu masa nanti umur awak ni dah menjangkau 50 ke 60 tahun. Janganlah time tu cuba untuk muhasabah diri balik sama-sama. Tapi bukanlah time tu je. Jangan kata tua adalah ukuran untuk mati. Bukan. Muda pun boleh mati bila-bila masa sahaja. Okay? Jadinya kita kena ambil tibar. Sekarang ni ramai je kan baby yang belum meninggal, muda-muda meninggal 20 tahun, 23 tahun, baru balik kerja meninggal. So waspada. Setiap masa ni kalau boleh saya nak setiap masa ni hati kita ni berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, Khadijah. Boleh tolong bacakan apa sifat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Cerdas dan pintar, lagi sabar dan tabah, yang terakhir pemurah dan lembut hati. Okey, bagus. Betul lah tu. Terima kasih, silakan duduk. Okey, betul. Sifat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat pintar dan cerdas. Okey, boleh kita lihat kan, dia adalah seorang tokoh Islam yang perempuan, yang mana dia telah menghafal berapa hadis. Kita tengok nanti dia punya sumbangan dia. Telah menghafal berapa banyak juga hadis, sampaikan dia telah menjadi rujukan untuk para sahabat selepas kewafatan Rasulullah SAW. Seterusnya sabar dan tabah, dan yang terakhir pemurah dan lembut hati. Kenapa dikatakan pemurah dan lembut hati? Siapa tahu? Yang belakang tu pemurah dan lembut hati sebab pada tangan Sayyidatina Aisyah ada sebiji kurma, tapi dia berikan kepada perempuan tua dan anak-anaknya. Betul lah tu. Terima kasih. Okay, sebab apa? Sebab dia sangat pemurah lah. Sebab sedangkan saat itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berasa sangat lapar, tapi dia tetap memberikan rezeki dia juga, share rezeki dengan orang lain. Dalam masa yang sama dia faham erti tawakal tu macam mana. Allah akan berikan dia lebih pada satu saat nanti. Okey, seterusnya sumbangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pula apa dia? Kita tengok slide seterusnya. Siapa nak jawab? Antara sumbangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam Islam. Boleh tolong jawab tak? Sekejap, saya nak pilih ni. Fadil. Apa dia sumbangannya? Meriwayatkan 2,210 hadis. Rasulullah SAW menjadi tempat rujukan kepada para sahabat selepas kewafatan Rasulullah. Okey, betul. Yang ketiga, yang terakhir sekali, pakar dalam pelbagai bidang. Okey, betul. Tahniah, terima kasih. Pandai. Okey, seterusnya sumbangan. Betul lah tu, awak tak tidur dalam kelas. Okey, seterusnya sumbangan. Kita nampak sumbangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni sangat-sangat besar dalam Islam. Andainya saat itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tak mampu, tak hafal pun dia punya riwayat hadis, semua benda tu, mungkin sampai sekarang ni kita tak ada kekuatan untuk sampaikan Islam sampai sekarang. Okey, jadinya kita kena sangat-sangat bersyukur apa yang Sayyidatina Aisyah dah berikan kepada kita sampai sekarang ni. Jadinya apa yang boleh kita dapat, contoh macam kalau kita ni pakar, Sayyidatina Aisyah juga pakar dalam pelbagai bidang fiqh, bidang muamalat, bidang sirah, semualah termasuk semua tu. Okey, seterusnya iktibar. Apa iktibar yang boleh kita pelajari dalam kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pula? Okey, boleh kita tengok slide seterusnya. Maksudnya apa? Kita ni nak belajar utulubul ilmi, kita belajar ilmu minal mahdi, daripada bangku, daripada kecil, minal mahdi ilal lahdi, sehinggalah ke liang lahat.
Nak katanya bila kita belajar tu bukan dalam satu tempoh yang pendek tau. Bukan tempoh yang pendek, bukan bahkan dia ada satu tempoh yang sangat-sangat panjang sampaikan akhir kematian nanti masih boleh ada kemampuan untuk awak belajar. Masih ada peluang untuk awak belajar. Contoh macam sekarang ni kan, awak ada tingkatan 2. Lepas tu nanti masuk tingkatan 3. Contoh awak nak pilih masuk ke mana-mana, masuk KV ke, ataupun ada peluang, ada pilihan untuk tak nak sama belajar. Okay? Tapi itu jangan jadikan itu satu sandaran. Awak boleh teruskan, awak kena tetapkan impian awak semua, belajar daripada awal sekarang ni sampailah ke peringkat master, peringkat degree, PhD, sampai awak boleh jadi memberi manfaat ke orang lain. Awak boleh jadi cikgu, awak boleh jadi pakar dalam satu bidang. Macam tu. Macam tu jugalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Dia pakar dalam bidang hadis. Tapi bidang hadis ni khusus untuk golongan-golongan wanita. Dan sampaikan yang kedua apa tadi? Iktibarnya dia sentiasa bertawakal kepada Allah. Nak katanya kalau kita ni sendiri bila nak menuntut ilmu mestikan ada sifat tawakal tu. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Okay, betul, pandai. Sebab apa Allah kata dalam Al-Quran kan? Apa yang Allah kata dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ustaz ada bagikan satu nombor pin. Okay, salin nombor pin ni. Kemudian Ustaz bagi tempoh sampai ada tempoh deadline dia. Kalau awak jawab lebih daripada tarikh tu, maksudnya dah tak boleh dah jawab. Okey. So hantar sebelum tarikh akhir dia. Sebab itulah antara homeworknya. Kalau awak tak jawab, Ustazah tolak markah awak. Okey. Jangan main. Okay, alhamdulillah. Sebagai penutup untuk segala perbincangan kita hari ni. Okey, apa yang kita dah bincang hari ni? Sayyidatina tentang Serikandi Islam, Sayyidatina Khadijah, lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Dia punya sifat-sifat dia kan, dia bincang tadi. Okey, kemudian jadinya kalau dalam saya nak tanya, kalau dalam situasi kita sekarang ni, apa yang perlu kita buat untuk mempertahankan agama Islam? Khususnya untuk belajar, dalam diri awak lah belajar. Apa yang awak boleh buat dalam jangka masa panjang, jangka masa pendek, apa yang awak boleh buat? Boleh cuba tak? Siapa nak jawab? Okey, Amirul. Ya. Saya nak dengar awak punya jawapan. Okey, apa antara sumbangan yang awak boleh buat dalam mempertahankan agama Islam? Okey. Kalau awak jawab ni, kita dengar sama. Yang pertama dia kata apa yang dia boleh buat adalah sama-sama untuk belajar. Dalam tempoh sekarang ni belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh menuntut ilmu daripada awal pembelajaran sampai akhir. Jangan lekang untuk buat nota. Jangan study last minute. Okey, dia kata tadi. Kemudian bila dah sampai satu tahap yang akan datang, tahap untuk masuk dalam alam universiti, alam yang baru, sentiasa ada pembaharuan dalam dia. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.